Assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat rakan OKU di Malaysia. Saya Ilyas daripada Kuala Lipis, Pahang. Alhamdulillah, walaupun saya sekarang ni masih dikatakan sebagai OKU penglihatan, telah bergelar sebagai OKU penglihatan, tapi untuk saya tahu sebagai saya ni OKU penglihatan, ianya mengambil masa yang agak lama lah. Dan saya telah sedar berlakunya situasi saya ni OKU dikategorikan sebagai OKU penglihatan apabila saya di tingkatan 4 sekolah menengah, dan saya telah pergi buat medical check up lebih kurang untuk mata untuk sebelum saya nak bawa kenderaan. Dan di masa itulah saya baru tahu tahap mata saya ni sebenarnya ada berlaku kerosakan. Dan daripada doktor biasa mata tu, saya ada buat seterusnya appointment untuk berjumpa doktor pakar supaya nak tahu tahap masalah mata saya ni bagaimana, yang tahap kerosakan dia. Dan apabila saya telah berjumpa dengan doktor pakar mata, maka doktor pakar mata pun bagi tahu yang tahap mata saya ni permanent scar, tahap kerosakan mata ni telah kekal sebagai parut, dan dia tidak bagi apa-apa cadangan untuk boleh baik pulih dia punya mata di bahagian sebelah kanan. Jadi apabila consultation tu telah tamat di situ saja, sebab dia tidak bagi lagi appointment next, sebab dia dah bagi tahu lastnya memang mata saya sebelah kanan telah dikatakan sebagai permanent scar. Dan dia tanya saya bila ianya berlaku, dan saya pun tak tahu bila, sebab tanpa saya sedar sebenarnya saya ingat saya adalah normal melihat seperti biasa. Rupanya mata saya sebelah kanan telah berlaku kerosakan dan dikatakan kena virus kucing. Dan disitulah dikatanya doktor pakar mata bila dia buat x-ray, melihat ke dalam anak mata hitam ada kawasan macam parut di bahagian tengah, dan saya boleh kata blind spot apabila saya melihat orang secara berdepan, dan memang saya tidak akan nampak muka, hanya nampak lebih kurang baju ataupun luaran saja. Mata tepat saya tidak dapat melihat dengan jelas apabila saya menggunakan mata kanan. Dan inilah yang saya nak bagi tahu kerana betapa pentingnya untuk kita sebagai individu untuk cek kita punya mata ataupun kesihatan yang lain, supaya kita dapat kenal pasti masalah kita ni daripada awal. Kerana walaupun kita pada asalnya saya ingat saya normal, tapi sebenarnya saya punya mata telah rosak dan ianya telah parut. Maksudnya saya tidak dapat mencegah daripada awal sebelum berlakunya virus yang berlaku tu, dan telah meninggalkan parut pada mata saya. Dan saya telah masuk universiti, barulah saya tahu sedikit berkaitan dengan OKU. Dan apabila saya telah ambil belajar dan saya jumpa saya punya bos saya bagi tahu cadangan. Dia beritahu kenapa kamu tidak daftar di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi di situlah saya kembali ke pihak JKM untuk bertanyakan status saya, adakah saya layak untuk daftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk dapat apa-apa kelebihan sebagai OKU. Dan pihak JKM tahu saya kena bawa surat daripada JKM untuk jumpa doktor pakar mata untuk dapatkan pengesahan. Dan saya telah pergi semula untuk dapatkan appointment di klinik mata, dan saya agak sedih dan terkilan kerana rupanya rekod saya yang telah sebelum ini telah dihapuskan, kerana rekod kita hanya bertahan selama 10 tahun. Selepas 10 tahun rekod kita akan dilupuskan. Dan saya agak sedih lah, saya terpaksa melakukan semula cek daripada doktor biasa hingga doktor pakar mata, baru boleh dapat pengesahan pada surat yang saya bawa daripada pihak JKM, dengan harapan saya ingat boleh selesai dalam masa waktu sehari ataupun seminggu. Jadi ianya berlarutan lebih kurang 3 ke 6 bulan lah untuk saya dapat pengesahan doktor pakar mata, dan barulah saya boleh kembalikan surat itu kepada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan apabila mengambil masa lebih kurang dalam 2 minggu ke sebulan, barulah saya diberi kelulusan surat itu dan mendapat kad status OKU, dikategorikan sebagai kategori penglihatan. Dan di situlah baru saya mengambil tahu betapa banyaknya kelebihan kita sebagai OKU, kerana kita tak pernah rasa sebelum ni kita OKU, semua kita rasa kita normal. Tetapi apabila kita OKU, ia tidak ada beza pun sebenarnya dengan kita normal sebelum ni. Sebenarnya sebagai OKU kita memang ada banyak kelebihan yang patut kita ambil tahulah, kerananya ia boleh membantu memudahkan perjalanan hidup kita seharian. Dan juga kalau kita ada rakan-rakan OKU yang lain,
Kerana apa yang saya dapat sebagai OKU sebelum ni begitu banyaklah kelebihan-kelebihannya. Antaranya saya selalu menaiki kenderaan awam, terutamanya bas ataupun train. Jadi untuk harga-harga untuk OKU, apabila kita ada kad OKU JKM tu, kita boleh pergi ke pihak contohnya kalau bas Rapid KL, kalau kereta api kita boleh dengan KTM. Sama ada buat kad ataupun sekarang ini dia terus pendaftaran secara online menggunakan apps. Jadi dekat situ kita boleh dapat kelebihan separuh harga untuk harga tambang sebagai OKU, ataupun sekarang ni ada promosi yang government bagi special untuk OKU selama setahun. Kalau untuk perjalanan ada 3 perjalanan mungkin untuk Pantai Timur, Pantai Barat dan juga untuk yang saya naik daripada Gemas ke Tumpat boleh naik percuma untuk train shuttle, ataupun daripada Tumpat ke Gemas. Maksudnya perjalanan tu sebagai OKU tu anda dapat percuma ke anda naik shuttle, dan seat tu memang dah disediakan dalam kenderaan kereta api. Ada 4 seat untuk OKU yang mungkin ramai terlepas pandang ataupun tak tahu. Jadi sebenarnya banyak sangat benefit kita, dan antara lain yang saya tahu sebab saya dapat kad OKU ni dalam kurang 5 tahun, masih lagi baru. Sepatutnya saya mungkin dapat kad ni masa saya sekolah rendah dan menengah lagi, dan apabila saya masuk universiti saya boleh belajar yang kata telah dibiayai oleh pihak kerajaan. Maksudnya OKU ni ada kelebihan untuk sama belajar ke peringkat yang lebih tinggi, sama ada diploma, ijazah, master dan hingga PhD. Kerajaan memberi peluang kepada warga-warga OKU untuk mendapat pendidikan yang setara dengan orang awam dan lebih baik. Jadi sangat pentinglah untuk kita tahu kelebihan kita. Sama ada contoh kita nak bawa kenderaan pun, macam kita tahu ada parking OKU, dan sekarang ini ada benefit kalau untuk kenderaan. Kalau dulu hanya untuk OKU fizikal, tapi sekarang ni OKU kategori lain pun termasuk penglihatan boleh juga untuk mendapat pengertian untuk dari segi untuk road tax. Jadi banyak lagi lah benefit-benefit yang kita sebagai OKU perlu tahu, kerana ianya membantu dan memudahkan kehidupan kita seharian, dan juga boleh menjimatkan kita punya ekonomi kita lah. Jadi itu saja daripada saya. Semoga info ini sangat membantu rakan-rakan OKU di luar sana, terutamanya OKU kategori penglihatan, dan dapatlah anda share manfaat dan info yang saya share ini kepada rakan-rakan kita yang lain, supaya mereka juga mendapat pendedahan yang lebih awal supaya untuk buat persediaan. Sebab kita tidak tahu sama ada kita ni walaupun kita sihat dan normal, adakah kita mempunyai masalah yang boleh dikategorikan sebagai OKU. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum.